Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran sekali lagi dengan Sembang-Sembang ASMB di mana kita bincangkan topik-topik mengenai perancangan kewangan, macam mana kita nak mengurus perbelanjaan harian, nak menimba, membina pelaburan dan menguruskan hutang dan macam-macam lagi topik macam mana nak menguruskan perancangan kewangan kita. Bersama kami hari ini adalah Puan Siti Subaikah binti Nur dari Jabatan Insolvensi Selangor. Puan Assalamualaikum Puan. Topik kita hari ini punca muflis dan kesannya kepada kewangan anda. Topik hari ini sangat berat dan sangat menakutkan untuk saya sendiri dan saya rasa rakan-rakan di luar sana pun bila dengar muflis kita takut Puan kan. Jadi sebelum kita terus masuk ke topik kita hari ini, nak minta Puan ceritakan sedikit peranan Jabatan Insolvensi. Silakan Puan. Terima kasih Puan Pengerusi, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pertama kali saya nak terangkan fungsi jabatan kita, Jabatan Insolvensi Malaysia. Pertamanya kita adalah sebagai pentadbir, pentadbir hal ehwal orang yang dah bankrupt dan juga pentadbir bagi hal ehwal syarikat yang dah gulung. Kita punya objektif itulah, ada dua objektif. Bagi orang yang dah bankrupt tu, kita seseorang tu bila dah bankrupt memang dia tak boleh buat apa-apa. Semua terhenti. Jadi kita yang akan mentadbir hal ehwal dia. Bukan terhenti macam manalah. Dia ada banyak kekangan. Kalau dia nak buat sesuatu, dia kena ada satu certain benda, certain perkara, dia kena mohon dulu kepada kami, kena mendapatkan kebenaran kami untuk kebenaran tu untuk buat perkara yang dia nak buat itulah. Jadi seseorang yang didefinisikan sebagai bankrupt atau muflis ni Puan, maknanya apa? Dia dah ada banyak hutang, tak boleh bayar hutang ke, atau dia ada satu hutang yang tak boleh dibayar, atau macam mana keadaannya, macam mana yang boleh jadi muflis tu? Basic dia satu jawapan. Kita ada hutang, kita tak boleh bayar, so kita memang akan bankrupt. Hutang sebanyak mana Puan? Dia sekarang ni threshold kita dah naik. Kalau kita tak mampu bayar hutang 100,000 ke atas, memang kita akan boleh, pihak pemiutang boleh bankruptkan kita lah. Pihak pemiutang akan mohon di mahkamah tinggi untuk bankruptkan orang yang berhutang tu lah. Walaupun hanya satu hutang? Tak kisah Puan. 1 ke 10 ke sama je. Dia akan bila threshold tu dah sampai, hutang dia dah mencapai kepada 100,000, memang dia boleh bankrupt. Mana pemiutang boleh mohon kepada mahkamah untuk bankruptkan orang tu. Bukan bermakna kena ada banyak hutang yang 100,000 jadi bankrupt, bukan? Tak ada. Satu hutang 100,000 pun dia tak campur Puan. Dia tak campur. Satu hutang dia tak boleh bayar, katalah hutang pinjaman kereta, dia tak boleh bayar, pemiutang mohon kepada mahkamah untuk dapatkan perintah bankruptkan dia, memang boleh bankrupt. Keadaan di Malaysia sekarang macam mana Puan? Statistik di Malaysia ramai ke yang muflis? Ada ke mengikut umur? Ada ke setengah golongan yang memang ramai yang muflis? Macam mana? Kalau boleh Puan kongsikan. Setakat bulan Oktober 2021, kita ada 290,000 lebih orang yang bankrupt. So dalam 290,000 lebih tu, kita ada 36.4%, iaitu orang yang daripada kalangan umur 35 hingga 44 tahun. 35 hingga 44 tahun. Paling ramai lah yang telah yang telah bankrupt lah. Okey. Ni nak kata muda sangat pun tak juga, nak kata tua pun tak. Ni macam tengah nak naik lah kata orang kerjaya kan, tengah nak bina kerjaya. Adakah sebab mungkin mereka kurang ilmu ke, atau kurang peka ke, macam mana agaknya kalau dari data yang Puan ada? Daripada data yang kami dapat tu Puan, kami dapati dia macam orang-orang yang berumur antara 33 hingga 44 tahun ni, dia macam ikut trend terkini tau. Kehidupan yang mewah, berbelanja, tidak mengikut kemampuan. And then ikut masa kini lah, macam kereta nak pakai yang Continental punya, tak nak kereta tempatan, nak pakai iPhone. Tapi itu semua adalah di luar, macam tak mampulah. Just nak ikut trend begini kan. Kawan-kawan pakai iPhone, dia pun nak pakai iPhone. Tapi sebenarnya itu adalah satu macam yang tidak sihat lah. Bagi golongan yang berumur macam, tak kira golongan muda ke, golongan yang berumur macam ni, itu ada satu perkembangan yang tidak sihat. Sepatutnya kita kalau nak berbelanja ikut kemampuan lah. Kalau tak mampu, janganlah sampai berhutang. Bila tak mampu bayar hutang, and then bankrupt, boleh dijatuhkan bankrupt. Itu tak sihat lah. Jadi disebabkan gaya hidup tu kita terjerat langsung jadi lebih kurang macam tu lah Pan. Kebanyakannya yang dalam 36.4% ni memang macam tu Pan. Gaya hidup dia. Jadi kalau dari gaya hidup, jenis-jenis hutang
hutang yang diambil yang jadikan dia muflis tu seperti apa? Dalam 36.4% tu Puan adalah pinjaman peribadi. Personal loan, pinjaman peribadi. Sebab dia betul cakap tadi dari mula tadi, dia tak mampu nak bayar, nak beli benda-benda tu macam iPhone ke apa semua tu, dia tak mampu. And then dia buat pinjaman peribadi lah untuk membeli benda-benda yang dia ikut trend tu tadi tu. Dan bila dia tak mampu, itu yang pihak pimitang telah bankruptkan dia. Untuk bayar balik hutang tu, dia pihak pimitang boleh ambil tindakan untuk bayar, untuk bankruptkan dia lah Puan. Mengambil pinjaman peribadi sebab nak menampung gaya hidup yang luar jangkauan sebenarnya. Sebab dia pendapatan dia, katalah pendapatan dia 3,000, dia nak beli barang-barang semua tu dah melebihi tu, katalah campur-campur semua dalam ada 5,000. So mana dia nak cover yang 2,000 tu? So dia akan ni lah, dia akan pergi buat pinjaman peribadi, banyak pinjaman peribadi. Selain daripada pinjaman peribadi, hutang apa lagi yang lain yang boleh menjerat kita, Puan? Dia banyak jenis sebenarnya Puan. Ada banyak sebab seseorang tu yang boleh bankrupt. Pertamanya macam satu, hutang pinjaman peribadi. Boleh jadi juga hutang dengan income tax, LHDN, tak mampu bayar cukai pendapatan. And then tak mampu bayar pinjaman macam pinjaman pelajaran. Pinjaman pelajaran dengan PTPTN pun ada, MARA pun ada. Ada ini. And then hutang kereta. Hutang kereta, hutang perumahan, tak mampu bayar hutang rumah. Lepas tu yang sekarang yang kita macam agak popular sikit, hutang kad kredit. Hutang kad kredit pun ada banyak. Banyak. Bila baca dekat berita pun banyak kad kredit ni ada macam 5, 10 kad kredit, lepas tu dah tak terbayar. Tak mampu nak bayar. Sebab interest untuk kad kredit tinggi kan bulanan dia. Jadi akibatnya kepada seseorang yang kalau dah jatuh muflis tu, apa akibatnya kepada diri dia, kepada kewangan dia? Apa maksudnya bila dah kata anda muflis? Apa jadi kat seseorang tu? Bila itulah moga-moga jauhkan Allah. Dia kalau orang tu dah bankrupt Puan, sebenarnya banyak kesan, banyak kekangan. Akaun dia memang dibukukan. Dia semua akaun dia dibukukan. Dia bekukan, memang akan frozen, bank-bank akan block. So memang dia tak boleh nak keluarkan duit. Tapi dia boleh keluarkan duit. Sebab dia kalau dia tak boleh nak keluarkan duit, macam mana tak boleh cara hidup? Akaun bank Puan, akaun kita akan benarkan dia buka satu akaun bank untuk keluarkan duit gaji saja. Kalau dia kerja, kita katalah dia nak buka dekat BSN, dia boleh masukkan gaji dekat BSN, itu satu je. Itu pun dengan kebenaran. Dia kena mohon lah, kena datanglah dekat kita. Datang dekat kita untuk dengan tujuan nak buka akaun bank. So kita memang akan bagi. Kemudian yang kedua, kalau dia dah bankrupt, dia tak boleh pergi luar negeri. Dia tak boleh pergi overseas untuk luar negeri untuk umrah ke haji ke. Nak berjalan lagi dah tak boleh kan. Kau boleh pergi berjalan tapi tak boleh nak bayar hutang. Mesti pemerintah serahkan pertimbangan kami. Tak boleh keluar negara lah. Tak boleh langsung. Diam-diam. Tapi sebenarnya Puan, boleh je pergi. Tak kerja, urusan kerja ataupun nak pergi haji ataupun umrah, kita bagi. Tapi kena mohon. Kena mohon. Sebab itu kita cakap mohon dengan jabatan. Kita cakap kita pentadbir, kita tolong, kita nak tolong. You memang tak boleh pergi mana-mana. You tak boleh buka account bank, you tak boleh pergi overseas. Macam-macam lah. You tak boleh jadi pengarah syarikat. You tak boleh jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Tapi yang itu dia boleh mohon lah, yang nak pergi bank, nak pergi luar, nak buka akaun bank, nak pergi luar negeri itu dia boleh mohon kat kita. Maknanya memang banyak kekangan lah dan banyak benda. Antaranya itulah terhad lah kan. Dia memang bergerakkan, dia terhad. Baik Puan, kalau mereka yang jatuh muflis tu sebab diri sendiri tu satu hal. Saya rasa ada juga kes-kes yang mana jadi penjamin. Macam mana keadaan untuk seseorang yang menjadi penjamin? Puan, sebelum pindaan akta pada tahun 2016, memang penjamin pun akan dibankruptkan juga. Sebab dia ada dia adalah bertanggungjawab dalam kontrak itu, mengatakan dia bertanggungjawab untuk bayar hutang. Yang keduanya, tapi selepas pindaan akta tu, kita ada penjamin sosial. Kita katakan saya penjamin sosial, dia tak boleh dibankruptkan, iaitu yang pertama, orang yang menjamin pinjaman pelajaran. Pinjaman pelajaran tu tak boleh bankrupt. Yang kedua, pinjaman peribadi, bukan pinjaman hire purchase, kenderaan. Itu pun untuk kenderaan sendiri, bukan syarikat. Sebab dan kita juga menjamin orang kan. Dan yang ketiga adalah penjamin sosial untuk pinjaman perumahan untuk rumah sendiri. Itu tak bankrupt, tak boleh bankrupt kan. Tiga golongan penjamin sosial itu tak boleh bankrupt. Jadi siapa yang jadi penjamin tu janganlah putus harapan pula sebenarnya Puan. Betul Puan. Jadi episod kita dah nak habis ni, 10 minit ni. Nak minta sebelum kita berundur diri, minta Puan beri nasihat kepada penonton kita, macam mana kita nak mengelakkan daripada jadi muflis. Silakan.
jabatan ini saya khususnya jabatan ini ingin menasihatkan kepada orang ramai kepada ni untuk mengelakkan daripada muflis itu hendaklah berbelanja dengan berhemah. Okey, dan juga bila dapat gaji tu kalau boleh asingkanlah siap-siap pergilah melabur dekat ASNB kan. So kita at least benda yang sepatutnya kita gunakan untuk belanja yang bukan-bukan tu yang melebihi keperluan kita dah simpan dekat ASNB. So akan mengelakkan kita daripada berbelanja berlebihan lah, yang tidak mengikut kemampuan kita. Itu sajalah. Terima kasih Puan sudi bersama kita hari ini, dan terima kasih kepada anda semua. Kita dah dengar dari Puan Siti, kita kena berbelanja mengikut kemampuan dan kita kena bina tabungan. Yang penting kalau boleh kan melabur dengan ASB ataupun instrumen pelaburan lain, supaya kita tak terjejas lah keadaan kewangan kita kan Puan. Betul, ya. Puan, betul, Okey, teruskan bersama kami di Sembang-Sembang ASMB seterusnya dengan macam-macam lagi topik menarik. Macam mana kita nak menguruskan kewangan dengan lebih baik lagi. Bukan sembang sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.